Bersatu kita warga UiTM, kita bangsa perkasa, dan setia untuk negara, penuh semangat wajar. Jangan mudah terlupa pengorbanan perjuangan anak bangsa. Kita jangan mudah terleka kemajuan keamanan yang ada. Kita berterima kasih pada pemimpin-pemimpin negara. Kita rasa penuh bersyukur kerahmatan kemuliaan darinya. Bila penemuan pewaris bangsa, bila penadah bangsa Malaysia, bila wajah berwawasan. Hadirin sekalian, untuk memulakan majlis, saya mempersilakan Saudari Anis Khairunisa, Pengarah Program Sembang Kaunselor Pantang Merundo Sebelum Berjuang untuk memberikan ucapan alu-aluan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Nurul Huda selaku moderator kita pada malam ini, yang berusaha Puan Dayang Suzana Awang, Pegawai Psikologi Kanan, Unit Kerjaya dan Kaunseling, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, yang berusaha Encik Ahmad Syahrin bin Abdullah, Penasihat Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu, Permata UiTM, yang berusaha Encik Ahmad Bazli Hafiz bin Abdul Latif, Pegawai Sekretariat Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu, Permata, Saudara Zikri Hakim bin Mat Zakri, yang di-Pertua Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu, Permata UiTM sesi 2020-2021, Barisan Majlis Tertinggi Permata UiTM, Barisan Exco Permata UiTM, Ahli Jawatan Kuasa Program, peserta-peserta program, seterusnya mahasiswa-mahasiswi yang dikasihi sekalian. Berpengetahuan Puan Dayang Suzana dan hadirin sekalian, Permata merupakan nama singkatan bagi Persatuan Mahasiswa Anak Terengganu di institusi pengajian tinggi. Ia juga merupakan salah satu persatuan yang telah berdaftar dengan pihak UiTM dan dinaungi oleh pihak Yayasan Terengganu. Persatuan ini ditubuhkan bagi menjamin kebajikan para pelajar, khususnya para pelajar yang berasal dari negeri Terengganu.
Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin yang sudi meluangkan masa untuk melibatkan diri dalam menjayakan salah satu program anjuran barisan Majlis Tertinggi Permata UiTM dan Exco Permata UiTM sesi 2020-2021 iaitu program Sembang Kaunselor Pantang Berundur Sebelum Berjuang. Seperti yang kita tahu, proses pembelajaran yang dilalui oleh para pelajar pada masa pandemik ini sangat mencabar dari pelbagai aspek, terutamanya mental. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para peserta, khususnya para pelajar, mengenai kesihatan mental. Dengan adanya kaunselor kita yang lebih arif mengenai isu ini, saya berharap agar segala tekanan dan cabaran yang dilalui oleh para pelajar dapat ditangani dengan baik. Saya juga berharap agar para pelajar dapat mengambil segala input yang diberikan oleh Puan Dayang Suzana dan dapat membantu para pelajar dalam mendepani cabaran yang mendatang. Sekian sahaja daripada saya, Anis Khairunisa binti Muhammad Jailani selaku Ketua Program pada malam ini. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudari Anis Khairunisa atas ucapan sebentar tadi. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis diteruskan dengan sesi perkongsian bersama penceramah jemputan kita pada malam ini. Sebelum tirai sesi perkongsian dibuka, suka untuk saya membacakan biodata penceramah kita pada hari ini. Nama beliau ialah Dayang Suzana binti Awang. Beliau merupakan graduan daripada UKM, lulusan kursus sarjana Sains Sosial, Psikologi Kaunseling dan lulusan kursus ijazah sarjana muda dalam kaunseling. Dan sekarang, beliau merupakan seorang pegawai psikologi kanan di UiTM Puncak Alam. Antara kepakaran beliau adalah analisis tulisan tangan bertauliah yang dianugerahkan oleh Akademi Grafologi Malaysia dan fasilitator pembelajaran profesional yang dianugerahkan oleh Gold Mine Evolution Sendirian Berhad. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Dayang Suzana untuk sesi perkongsian bersama peserta. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Puan, tak dengar suara. Okey, sekarang boleh dengar tak? Boleh. Okey. Boleh. Ya. Sebab saya kena pakai speaker. Jadi bila pakai speaker, pakai headphone dia berdengung telinga saya. Kuat sangat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah nampak dah muka-muka comel, muka-muka handsome dalam ni steady you all ya. Okey, jadi Waalaikumsalam. Okey, jadinya untuk kita punya majlis pada malam ini, terima kasihlah kepada Permata Persatuan Pelajar Terengganu, mahasiswa-mahasiswi Terengganu. Okey, jadi ini pertemuan kita yang pertama kali lah kot. Saya tak pernah jumpa dari Permata, ini pertama kali. Okey, jadi terima kasihlah kerana menjemput saya. Okey, jadi ada salutation yang dibagi oleh Cik Nurul Huda di sini. Jadi saya kena baca kot. Okey, terima kasihlah kepada saudari Nurul Huda, Encik Ahmad Syahrin, penasihat Permata, Encik Ahmad Bazri Hafiz, pegawai sekretariat Permata, saudara Zikri Hakim bin Muhammad Zakri yang dipertua Permata, okey, saudari Anis Khairunisa binti Muhammad Jailani, pengarah program malam ni lah. Okey, terima kasih kepada juga peserta-peserta program Sembang Kaunselor
okey, pantang berundur sebelum berjuang. Okey, kepada yang menyertai ceramah pada malam ini, saya adalah sedikit yang nak berkongsi. Bukan sedikit, banyak sebenarnya. 2 jam ni macam, bukan 2 jam, kita ada 2 jam ni. Betul ke Nurul? Okey, jadi banyak benda yang saya nak kongsikan. Jadi saya cubalah ringkaskan yang sebaik mungkin. Okey, saya sebagai kaunselor dekat UiTM pun dah 13 tahun ni. Bermula pada 2007 hinggalah 2020 saya bertugas di UiTM Shah Alam Pusat Kajian Kaunseling. Baru 1 Januari 2021 saya minta ditukarkan ke UiTM Puncak Alam. Okey, sebab saya rasa penat sangat dah kerja dekat pusat, jadi saya nak kerja dekat unit pula. Okey, unit kerjaya dan kaunseling UiTM Puncak Alam. Jadi sesiapa yang tahu yang berada di UiTM Puncak Alam, bolehlah datang ke pejabat FF1 bangunan pejabat rektor tapi jangan pergi pejabat rektor, pergi pejabat kaunselor. Okey. Okey. Jadi tanpa lengah waktu, saya minta izin kepada semua untuk saya berkongsikan, dan saya sebenarnya ada letakkan link untuk untuk kuis melihat you punya kesejahteraan, rasa bermaklumat dalam hidup, dan juga untuk melihat kepada you punya kesejahteraan beragama lah. Jadi sebab kita sekarang kan cerita pasal stres, pasal depres, saya pun sejak 2 menjak ni lah, sejak tahun lepas lagi sebenarnya selalu sangat dapat ad hoc punya case student rasa depres, stres, anxiety, ada panic attack juga kan, ada juga tu yang memang ada masalah lah, yang masalah berat kerana ialah sekarang kita kena buat norma baru. Sebenarnya bukan norma baru dah, kalau dah lebih daripada tempoh 2 minggu, 2 bulan, dah 3 bulan, kita dah setahun dah ni. Normal baru ni bukan normal baru, ini normal yang patutnya kita dah boleh adapt dah sebenarnya. Jadi kalau nak katakan benda ni baru lagi, tidak sebenarnya. Jadi kita kena menerimanya dengan lapang dada dan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan lah. Sebab ini apa yang diberitahu itu ataupun diminta ikut itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita juga, untuk keselamatan diri kita dan juga keluarga kita. Okey, jadi selain daripada kita kena berkurung di rumah, kalau yang PKP, lagi-lagi lah PKPD memang tak boleh pergi mana-mana lah kan. Kalau PKPB, banyak-banyak dah PK kan. Jadi PK sendiri kalau Nabil kata kan. Okey, jadi saya sharekan my screen. Okey. Kalau ada soalan sila bertanya. Saya tak naklah bercakap sorang-sorang. Tak best bercakap sorang-sorang ni sebenarnya. Saya nak share saya punya window. Okey. Saya share. Okey. Share. Okey, boleh nampak saya punya slide? Slide ni saya akan kongsikan masa lepas daripada program ni, sebab baru semalam, panas lagi ni. Sebab saya kalau boleh setiap kali ada ceramah, saya akan cuba improvisekan my ceramah kepada audiens saya lah, supaya you all tak adalah rasa macam benda ni, kalau yang pernah pergi tempat saya, pernah pergi sebelum ni mana-mana ceramah saya, benda sama je kan. Jadi saya nak benda yang barulah untuk setiap orang. Okay, saya tengok this one, black and black. This one macam mana ni? You nampak penuh ke tak? Tak penuh kan? Betul tak? Tak nampak penuh kan saya punya slide ni? Nampak penuh. Nampak penuh Okay, kalau nampak penuh bagus. Okay, poster yang disediakan oleh pihak permata cantik. Okay. Terima kasih. Okey, pantang mengalah sebelum berjuang. Kita di hidup kita ni, sifat manusia ni dia punya sifat dia punya fitrah dia, sebenarnya dia tak ada nak mengalah pun. Dia akan cuba juga sampai dapat. Kecuali lah kalau dia ada masalah yang tak dapat diatasi, dan ada sakit, sakit yang tertentu yang menyebabkan dia tak boleh nak move on. Okey, mungkin itu akan menjadi halangan pada dia, tapi untuk
mengalah sebelum melakukan sesuatu ataupun berjuang habis-habisan, itu bukan fitrah manusia yang sebenarnya. Sebab manusia ni dia ada something lah pada manusia ni yang memang Allah sendiri pun kata bahawa manusia ni adalah sebaik-baik ciptaannya. Okey, jadi kita kena mengikuti ataupun percaya, yakin bahawa apa yang Allah katakan tentang manusia itu betul. Okey. Okey, jadi kita terus kepada kita punya slide yang seterusnya. Okey. Stress, anxiety dan depression. Okey, ada siapa-siapa tak baru dengar perkataan ni? Kalau ada siapa-siapa baru dengar, inilah maknanya. Saya tak nak tekankan malam ni tentang apa tu stress, apa tu anxiety dan apa tu depression. Sebab kalau anda buka YouTube, you buka website, mana-mana pun sekarang ni tentang apa maksud stress, apa maksud anxiety dan apa itu depression, dah ada dah. Cuma saya jelaskan sikit sebab malam ini memang kita akan berputar dalam sekitar tentang kehidupan manusia, yang mana bila kita hidup ni kita tak pernah bebas ataupun terlepaslah daripada dugaan. Mungkin seronok sekejap je, rasa seronok tu macam walaupun lama tapi rasa sekejap je seronok tu kan. Dan bila kita ditimpa satu-satu musibah, kita rasa walaupun musibah yang menimpa kita tu tak ada lama sangat tapi kita rasa macam dah 1000 tahun dah, rasa macam tak boleh nak move on dah. Gitulah manusia. Memang Allah pun kata manusia ni diciptakan oleh Allah dengan penuh keluh kesah. Bila diberi nikmat dia bakhil, bila dia diberi ujian dia akan keluh kesah lah. Okey, jadi manusia ni memang tak pernah sempurnanya. Dalam dugaan ataupun dalam nikmat selalu je ada benda yang pada manusia itu sendiri dia rasa tidak kena ataupun tidak puas. Jadi itu juga yang menyebabkan banyak masalah timbul. Okey, jadi kalau tengok pada stres di situ, stres ni kalau boleh baca tapi yang apa yang saya tambah daripada situ ialah bila stres ni ada masalah yang mengganggu kestabilan emosi. Contohnya macam sekarang ni ODL, masalah apa? Masalah internet, masalah dekat rumah bising. Bukannya adik-beradik je bising, mak ayah sekali bising. Kan, tak ada privacy langsung. Itu kadang-kadang mengganggu. Mengganggu dan menyebabkan kestabilan emosi terganggu. Okey. Jika masalah dapat diatasi, emosi akan kembali stabil dan boleh teruskan rutin kehidupan seperti biasalah. Itu stres. Sebab manusia ni, siapa-siapa manusia, saya sendiri pun ada stres. Ada isu yang saya hadapi daripada bangun pagi sampailah masa ni saya pun tengah stres ni. Tengah stres. Tapi kalau saya berjaya mengatasi stres ataupun saya kenal pasti apa masalah yang saya sedang hadapi yang menyebabkan ada gangguan pada emosi saya yang menyebabkan emosi saya kurang stabil. Bila saya dapat selesaikan, emosi saya akan kembali stabil. Jadi maksudnya stres ni dia bersifat pada ketika itu. You tahu apa puncanya, you settle. You cuba handle, you manage. You dapat manage, then you can move on lah. Okay. Lepas anxiety pula, masalah sama ada lampau ataupun belum berlaku. Dia pernah berlaku tapi dah lampau. Ataupun benda yang lampau yang pernah berlaku dekat ke masa depan. Okay, yang menghasilkan pengalaman atau pemikiran yang mengganggu kestabilan emosi. Okay, contohnya bila dia pernah ada pengalaman mungkin orang yang signifikan dalam hidup dia meninggal dunia. Dan orang yang signifikan itu pula adalah orang yang mungkin adalah orang yang memberi support kepada dia sebelum ni. Tapi bila orang tu meninggal, dia cuba kaitkan pula. Apa kata kalau orang yang lain dalam keluarga dia yang signifikan ada dalam dalam keluarga dia pun pergi sebelum dia. Okey? Dia akan timbul rasa risau, lebih kepada rasa takut hilang tempat bergantung dan akan hidup susah. Okey? Jika tidak diatasi segera akan mula mengganggu individu dalam meneruskan rutin harian. Dah mula dah. Bila daripada stres, dia naik level kepada anxiety, dia ada juga isu. Tapi isu tu sama ada yang telah berlaku sebelum ini dan ataupun yang lampau itu dikaitkan untuk masa depan. Jadi dia nak buat sesuatu dia terganggu, dia mula terganggu. Bila kita pergi depression pula,
Kenapa boleh jadi depression? Pengumpulan beberapa pengalaman traumatik dan apa yang berlaku pada masa kini yang mengukuhkan. Maksudnya yang lampau dah berlaku dan masa kini pun berlaku sesuatu yang trigger benda yang dia traumatik yang lampau yang mengukuhkan dia punya pemikiran. Okey, mengukuhkan pemikiran dia negatif. Individu yang tidak diuruskan, kalau pemikiran negatif ini tidak diuruskan atau ditanggapi dengan betul, okey, pemikiran negatif ini akan menjadi sebati. Okey, dan atau jadi kebiasaan atau sebahagian dalam atau pada individu itu individu tersebut. Jadi depression ni dah jadi macam sebahagian daripada diri dia dah. Kalau macam stres, anda dengan masalah jauh jaraknya. You boleh settle, okay, bye-bye masalah, settle dah ya. Okay, kalau anxiety pula, dia ada dekat sikit. Okay, dekat sikit. Tapi depression, masalah tu ada dalam diri you. Jadi sebati, jadi sebahagian daripada masalah tersebut. Dia tak boleh keluar daripada apa yang dia pernah lalui. Itulah yang boleh dikatakan antara kenapa stres, anxiety dan depression ini yang menjadi isu lah sekarang ni, terutamanya macam mana kita nak adapt dengan keperluan semasa kita pada hari ini disebabkan pandemik COVID. Jadi seorang pelajar pun ada tekanan, jadi seorang pensyarah pun ada tekanan, okay? Menjadi seorang pekerja pun ada tekanan, menjadi seorang ibu, okay, saya pun seorang ibu juga, ada anak yang patutnya pun kena pergi dah kindergarten tapi tak pergi-pergi pun disebabkan pandemik daripada tahun lepas lagi, okay? Jadi ada isu. Okay, jadi ini dia masalah dalam kehidupan kita sekarang berkaitan dengan stres, anxiety dan depression. Dan kita kena tahu beza lah. Sebab saya selalu datang my student, bila jumpa dengan saya, puan, saya rasa saya ni ada depression. Terus dia bagi aku stage 3 terus. Kalau cancer tu stage 4. Okay. Jadi memang saya pun kalau dah berjumpa dengan depression ni, tengoklah apa yang saya boleh bantu. Kalau kita bila dah buat sesi dan melihat kepada keadaan itu bukannya depression, mungkin more kepada anxiety, kepada stres, counselor still boleh bantu lagi. Tapi kalau you dah masuk peringkat depression, mungkin di situ melihat kepada you punya tahap depression tu lah. Ada sampai yang extremely severe atau severe kepada extremely severe, you kena dah dapatkan rawatan daripada pakar psikiatris, dan mungkin perlu mendapatkan rawatan dan perlu makan ubat-ubat tertentu lah. Okey. Jadi ini gambarannya, gambaran pasal stres. Siapa yang tengok harimau lagi-lagi pula harimau tu yang dah tak makan sebulan kot, hidup lagi harimau tu tak makan sebulan ni. Tak makan sebulan, jumpa kita. Tengok stres ni. Tengok reaksi orang tersebut. Ini adalah stres. Jadi dia dalam mood sama ada nak fight atau flight. Nak lawan atau nak lari. Dia akan bertindak lah. Okay. Anxiety pula. Kita tengok anxiety ni, masalah tu bukan ada depan dia. Dalam pemikiran dia. Dia tengok harimau dalam pemikiran dia. Kita pun pelik lah orang yang risau ni, kan benda dia risau. Kalau stres pasal yang dalam situasi stres ni, kalau kita pun berada dalam keadaan tu, kita pun takut kan, kita pun akan ambil tindakan. Tapi kalau anxiety kita tak nampak, sebab dia berada dalam pemikiran. Manakala depression pula, dunia ni hancur dah. Dah tak guna dah. Jadi depression ni, kalau kita tengok kat sini, orang sihat, mental sihat, memang ada stres. Tapi dia manage. Bila dia anxiety, mental dah mula terganggu. Okay? Tapi belum kata critical lagi lah. Boleh dibantu lagi. Tapi kalau dia depression, mental sakit. Kan tahu pasal malam ni kita pasal isu pasal kesihatan mental kan? Jadi siapa-siapa yang depression tu mental sakit lah. Okay? Mental sakit. Mental terganggu, mental sihat. Mana you nak? Jangan pergi level depression. Sebab kalau depression memang dah mental sakit dah. Okay? Kalau antara dua ni okey lagi. Jangan panjat dinding, jangan panjat ni. Tembok ni, pemain tembok Jangan melepasi tembok ni. Okey. Kalau ada tak faham boleh tanya ya. Okey. Ini sama juga slide-nya. Katalah kan, saya kena stop sharing.
Stop sharing ni. Ya. Macam mana saya nak buat ni? Stop sharing. Stop sharing dulu ya. Sekejap. Saya nak ubah suai dulu saya punya slide. Okey Puan, boleh. Okay. Baru saya share balik. Katalah kan? Boleh tengok kan saya punya slide? Boleh Puan, boleh. Boleh. Katalah. Yang stres tu, tadi kan kita tengok slide ni. Slide ni kan. Slide ni sebenarnya saya buat macam ni. Adalah benda tu. Tapi dia tak boleh tadi kan. Katalah dia nampak harimau. Tapi bila kita buat sesi kaunseling dengan dia, kita bantu, adalah orang-orang bercakap dengan dia, rupanya bukanlah harimau. Itu adalah kucing. Siapa yang suka kucing kat sini? Kalau suka kucing, okeylah kan? Jadi aku suka kucing, kan nampak kucing. Aku nak takut kucing buat apa? Kan? Kucing kan comel. Jadi dia tak stres lah. Mesti dia punya reaksi tak jadi macam ni. Kan? Bukannya nak lari, dia lagi nak dekat. Okey. Yang anxiety ni pula, kita tengok. Kan? Cuba kita kata, dia fikirkan tu bukanlah harimau. Dia fikirkan tentang kucing yang comel. Tengok mata comelnya lah, yang bersinar-sinar, mata kucing tu kan. Mata penuh kesyahduan. Okey? Tanpa dosa. Rasa-rasanya orang ni nak berpeluh ke nak berfikir pasal benda yang baik, yang cantik, yang comel, yang tak menakutkan. Mesti tak kan? Hilang anxiety dia. Kita tengok pula orang depression ni. Okey, cuba kita tukarkan kepada image dalam pemikiran dia tu tentang alam. Masih ada banyak lagi tempat belum diterokai, okey, belum dibangunkan. Jadi jangan risau, dunia takkan hancur. Okey, you masih boleh diterima lagi, kan? You masih ada tempat lagi dalam dunia ni. Daripada depression macam ni, mungkin dia boleh berubah sikit. Adalah pengharapan. Sebab orang depression ni tak ada harapan dah. Okey. Jadi dia berkaitan dengan pengharapan. Okey. Jadi itu dia. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dalam kita punya berkaitan dengan stres, tentang anxiety dan depression, semuanya berlaku dalam dia punya pemikiran. Okey, daripada bentuk pemikiran ditukar kepada perasaan. Jadi bila you tukar kepada perasaan, pemikiran dan perasaan menyatu, dia akan menghasilkan tindakan. Okey? Jadi itu disebabkan kita kena jaga pemikiran kita ni. Okey, kita kena pastikan cara fikir kita betul. Kalau cara fikir kita tak betul, itu yang akan menyebabkan kita pun merasa benda yang tak betul dan akhirnya kita mengambil tindakan yang tak betul. Dan mengukuhkan lagi pemikiran kita yang tak betul sebab kita buat yang tak betul, dapatlah benda tak betul kan. Jadi kita kena hati-hatilah dalam kita berfikir, okey, merasa sebab fikiran akan melahirkan perasaan, okey. Dan bila perasaan dan fikiran tu bercantum, bersetuju, dia akan menghasilkan tindakan. Okey. Jadi isu pasal kesihatan mental ialah tentang cara you berfikir. Okey, cara you fikir sebenarnya. Okey. Jadi saya nak teruskan. Saya tak nak cakap pasal apa tu stres, apa tu anxiety sangat, apa tu depression. Saya terus nak pergi kepada nak bawa anda semua untuk macam mana cara kita nak jaga kesihatan mental kita ataupun cara kita berfikir. Okey. Macam mana kalau you ada risau, ada anxiety, ada depression, betulkanlah cara anda berfikir. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan juga Allah berfirman, melalui Allah berfirman, maksudnya aku berada pada sangkaan hamba-Ku kepadaku. Okey.
Aku berada pada sangkaan hamba-Ku kepadaku. Apa yang anda fikir tentang diri anda dan apa yang anda fikir tentang orang lain, kalau baik, dia akan menurut baik. Tetapi kalau anda berfikir benda yang buruk pasal diri anda dan orang lain, dan apa saja anda lihat pada sekitar anda, sebenarnya Allah juga menurut kepada apa yang anda fikirkan. Sebab itu kena ubahlah cara berfikir. Kena ubah cara fikir. Sebab kalau you tak ubah cara fikir, yang you rasa pemikiran itu sebenarnya tidak menguntungkan you pun. Okey, dia merugikan. Bila dia merugikan, maksudnya itu pemikiran yang tak betul. Apa-apa saja tindakan, apa-apa saja perasaan yang lahir daripada pemikiran yang tak betul, dia akan melahirkan kesan yang tak baik lah. Okey. Jadi seterusnya, kita pergi kepada, okey, saya besarkan ni. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Kenapa pula slide saya dah hilang? You nampak tak slide saya? Nampak. Okey. Saya yang tak nampak. Okey. Perhatikan dan cuba dengar. Okey. Daripada kita bangun daripada pagi tadi, tak payahlah cakap daripada semalam kan. Daripada pagi tadi bangun, subuh tadi, kan, bangun nak solat subuh apa semua kan. Cuba fikirkan dan perhatikan dan dengarkan. Okey. Apa yang anda fikir atau rasakan terhadap diri sendiri. Tak payah cakap orang lain lah, tapi pada diri sendiri. Bila bangun tu apa you rasa pasal diri you? Apa yang fikirkan tentang diri you? Ada tak sini yang bangun-bangun bersyukur? Mengucapkan, melafazkan doa syukur kepada Allah sebabkan bangkitkan daripada mati yang sekejap. Ada yang tak bangkit-bangkit dah. Bukannya tidur mati, memang mati terus. Kan? Jadi maksudnya kita ni masih bangun lagi. Kita alhamdulillah patutnya sebut alhamdulillah Allah masih lagi bangunkan aku. Bila menghadapi kesusahan, apakah perkataan yang lahir dari diri anda? Bila menghadapi kesukaran, apa yang lahir daripada you punya pemikiran? Apa perkataan yang keluar daripada nafas diri anda? Okey? Apa yang anda fikir atau rasakan terhadap orang lain? Okey? Bila anda melihat orang lain ditimpa musibah, okey, apa yang you fikirkan? Apa yang you katakan? Dan bila anda pula ditimpa musibah, apa yang anda fikirkan dan apa pula anda rasakan? Dan macam mana anda melihat orang lain bila melihat you ditimpa musibah pada ketika itu? Okey? Setiap pemikiran, perasaan dan perkataan spontan yang sekiranya diulang-ulang, ianya akan menjadi tabiat dan ianya akan jadi benar atau realiti. Benda yang tak betul, walaupun tak berlaku, tapi benda tu asyik you fikir, asyik you lafaz. Lebih daripada 40 hari. Dia akan jadi tabiat. Okey? Sebab kalau dalam Islam, memang kata kalau kita, memang ada satu hadis menyatakan bahawa sesiapa yang pergi berjemaah subuh, solat subuh di masjid, okey, sekarang ni PKP memang tak boleh lah, InsyaAllah selepas daripada PKP ni tak ada. Buat 44 hari. Buat 44 hari je kata dalam hadis tersebut lah. Allah akan bangunkan rumah anda di syurga. Siapa tak nak rumah di syurga kan? Kenapa 44 hari? Sebab dalam psikologi, dalam kaunseling pun kami percaya kalau sesuatu perangai buruk atau perangai yang bagus, yang baru yang anda nak terapkan sebagai, nak jadikan itu sebagai habit ataupun tabiat anda kena buat sekurang-kurangnya 14 hari. Okey, sekurang-kurangnya 14 hari untuk anda mempraktiskan tabiat ataupun sikap ataupun apa saja benda baru itu. Sama ada pemikiran, perasaan ataupun perlakuan. Okey, 14 hari paling minimum. Dan sederhananya ialah 21 hari. Okey, maksudnya kalau you buat 21 hari, benda tu akan confirm boleh jadi habit you. Okey, you buat 44 hari, insya-Allah. Kalau benda baik, you akan sentiasa buat. Tapi kalau benda buruk, begitu juga. Kan? Begitu juga kalau benda perkara buruk yang kita ulang-ulang dalam tempoh yang lama. Okey, dia akan jadi tabiat kita. Jadi hati-hati kalau berfikir benda yang tak baik saja ataupun melakukan satu benda yang tak baik saja, kenalah ada pengetahuan kan nak tahu tu benda tu baik ke tak baik.
Kalau benda tu kita tak tahu baik ke tak baik, main hentam je kan, tak elok juga. Jadi beramal perlu ada ilmu. Melakukan sesuatu perlu ada ilmu. Kalau tahulah apa yang kamu fikirkan, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu buat itu tidak bagus, okey, ataupun negatif, bad bad habit lah, maksudnya jangan lakukan. Cepat-cepat sedar diri. Okey, tapi kalau you nak tahu perangai baru ataupun you nak buat benda yang bagus, yang positif, kenalah ada ilmu. Kena ada ilmu dan faham macam mana cara nak buat dan buatnya selama 14, 21 atau 44 hari ataupun 40 hari lah. Okey, berhati-hati dengan apa yang terlintas dalam pemikiran kita. Bahaya sebab kalau orang yang suka yang husnuzon tu bertanda kebaikan, suuzon lah. Ada je benda yang tak elok. Kalau tengoklah orang suka komplain yang suka komplain lah, yang bad komplain lah. Apalah PKP ni. Hati-hati sebab itu dah jadi dia punya tabiat, dia punya habit. Dia suka komplain. Benda yang baik pun dia komplain, benda yang tak baik lagi dia komplain. Okey. Jadi itu jadi habit dia. Okey. Nombor 2, pilihan adalah apa yang akan berlaku. Takdir adalah apa yang telah berlaku. Sebelum sesuatu itu menjadi takdir, ianya bermula dengan adanya pilihan. Okey. Pilihan baik ataupun pilihan yang kurang baik. Okey. Setelah pilihan dibuat, apa yang berlaku selepas itu adalah yang dinamakan takdir. Dan kita tidak ada kuasa ke atas takdir. Okey. Pilihan adalah apa yang kini dan kita masih ada kawalan ke atasnya. Jadi, untuk orang yang anxiety dan juga yang depressed lah. Okey. Depression. Dia tak ada kawalan kepada benda yang dah lepas. Sebab benda tu dah jadi takdir. Okey, dah tertulis dalam kehidupannya. Kalau dia kena bully, dia memang dah kena bully dah. Benda tu pun dah berlaku mungkin belasan tahun yang dulu. Reda je lah, terima. Okey. Memang susah, tapi you kena cari ilmu lah untuk terima. Okey. Sebab you tak ada pilihan. You tak ada pilihan untuk nak reverse back to the backward, okay, to the something yang dah lampau, you nak ubah. You tak boleh. Tapi you ada kawalan kepada yang kini. Okey, masa sekarang dan masa depannya. Okey. Jangan bawa sekali apa yang lampau ke masa sekarang dan masa depan. Berat. Umpama macam anda bawa beg plastik lah. Okey. Lepas tu semua benda nak masuk dalam tu. Semua benda nak masuk dalam tu, kan? Dah lah mahal sekarang beg plastik kan 20 sen. Jadi kalau you masukkan semua benda, tak ada benda pun you keluarkan, apa jadi dengan beg plastik tu? Koyaklah. Jatuhlah barang-barang yang anda masukkan kat bawah. Jadi maksudnya bukan semua benda perlu masukkan kepada diri kita ataupun benda yang lampau jadikan sejarah, tinggalkan dia. Okey, kalau sesekali untuk melihat tak apa, mungkin sebagai nak merenung semula, okey, tapi bukan bawa dia masa kini dan masa depan. Okey. Jadi kalau kata pilihan tu masa kini dan masa depan. Takdir benda yang telah berlaku. Okey. Jadi nak yang baik, pilihlah yang baik. Okey. Dalam di depan kita walaupun nampak banyak yang tak baik, bersusah payahlah untuk dapatkan yang baik juga. Sebab kita tahu bila you buat baik, you akan dapat baik. Itu janji Allah. Okey, bukan janji saya. Bukan janji manusia. Janji Allah pada kita. Sebab itu juga hukum alam yang dipraktiskan oleh orang yang bukan Islam. Okay. Bukan tidak mahu, hanya tidak atau belum mampu berbuat baik kepada orang lain. Bukan tidak mahu kan. Sekarang ni masih belajar lagi. Macam-macam kurang. Okey, nak sedekah, tak ada duit. PTPTN pun nak habis dah sebab semesta dah nak habis kan. PTPTN baru tak masuk lagi. Okey. Nak tolong orang banjir, tak boleh nak pergi. PKP. Banyak sangatlah halangan nak buat baik ke orang lain. Berbuat baiklah kepada diri sendiri. Okey. Itu pun dikira melakukan kebaikan juga. Okey. Ini untuk orang yang anxiety dengan depression, terutama yang depression lah. Okey, buat baik pada diri sendiri. Fikir baik. Fikir yang baik-baik je. Dengar yang baik-baik je. Kan.
Kalau kata dengar berita tu buat tension, tak payah dengar kan. Lepas tu tengok orang tengah bergaduh ke, buat lagi rasa macam rasa tak tenang. Larilah daripada tempat tu kan. Jadi kita ada pilihan. Dan sama satu, kalau kita tak mampu buat baik pada orang lain, buat baiklah pada diri kita. Bercakap baik tentang diri kita, berfikir baik tentang diri kita, melakukan yang baik untuk diri kita. Okey? Bukanlah selama-lamanya tak buat baik pada orang. Sekarang ni tak mampu je. Tak mampu je. Ada halangan-halangan. Sama ada kekurangan daripada diri kita ataupun persekitaran kita ataupun support system yang ada di sekitaran kita lah. Bukan nak mencari salah. Okey? Sebab benda tu berlaku ada sebab. Okey? Tak mampu nak buat baik pada orang lain tapi buat baik pada diri sendiri. Okey? Setiap pilihan yang kita buat adalah berdasarkan tahap kepahaman dan ilmu yang kita ada. Sebab itu kita dituntut untuk menuntut ilmu. Dituntut. Islam sangat boleh kata jatuh wajib lah tuntut ilmu ni kan. Sebab kenapa? Ilmu ni akan bantu kita untuk buat keputusan atau buat pilihan. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana nak tahu yang pilihan kita betul ke tidak? Okey? Bila kita ada ilmu, okey, dan kita mendapat kefahaman sesuatu pada ketika itu, dan apa ilmu yang kita ada pada ketika itu akan membantu kita untuk membuat pertimbangan. Okey? Pertimbangan yang macam mana yang sebaiknya yang perlu kita lakukan. Dan yang paling bagusnya ialah bila kita buat satu-satu pilihan, kita ada beberapa pilihan lain. Option. Orang panggil option, pilihan. Option, alternatif, itu semua pilihan lah tu. Nak buat keputusan. Dah buat keputusan pun, kalaulah jadi apa-apa, you kena pandai meramal jangkaan. Risiko jangkaan. Apa yang akan berlaku. Kalau jadilah selepas buat macam ni, apa nak buat? Itu kita panggil, itu kata critical thinking ni, perlu ada critical thinking ni. Okey? Jadi maksudnya ilmu tu penting, okey, dan kefahaman kita pada ketika kita nak buat keputusan tu pun penting supaya kita buat pilihan yang ataupun keputusan tu memang keputusan yang dapat membantu kita untuk mendapatkan kebaikan. Okey? Tapi janganlah buat pilihan ataupun memikirkan pilihan sampai tak buat tindakan kan. Masalah sekarang ni, nak buat keputusan ni pun jangan lambat. Dah ada keputusan pun tak buat-buat. Itu jadi masalah. Terutama orang anxiety, orang depres, orang stres lagi lah, dia kena cepat dah. Kalau kata harimau depan kita kan, gigi dah keluar, dah taring kan. Kau nak duduk lagi ke? Takkanlah kau nak duduk lagi. Kau nak fikir lagi duduk ke tidak duduk. Sempat lagi harimau tu bahan kita dulu. Kan? Jadi maksudnya you kena bertindak. Bertindak dengan yang wajar lah pada ketika itu. You kena tahu kewajarannya. Itu dari segi berfikir ni melibatkan proses penakkulan, buat timbang tara, mana yang betul, mana yang tak betul, mana yang elok, mana yang tak elok. Jadi pada masa itu ilmu diperlukan. Okey, maksud firman Allah, ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Maksudnya, apa yang Allah sebut ni, ini janji Allah. Kalau kita dalam susah macam mana sekalipun, you susah, orang lain pun susah. You penat, orang lain pun rasa penat. Tapi, apa yang the best untuk anda pada ketika itu, yang terbaik dan pilihan itu memang baik. Okey? Sebab kalau anda dalam sukar, dalam susah, you dapat buat keputusan yang baik dan itu memang betul baik, okey, you akan dapat kebaikan juga. Okey? Apa yang kita buat selama ni pun memangnya untuk diri kita pun. Kita buat baik pada orang lain, bukannya orang pandang kita baik, tapi untuk kita rasa baik. Kita sendiri rasa diri kita, aku dah buat kebaikan, itu justified pada you bahawa you dah melakukan kebaikan. Okey. Seterusnya, nanti Nurul tolong ingatkan saya ni bercakap je, nanti sekejap lagi takut you terajak pula. Okey, boleh Puan. Okay. Dah bergerak ke slide saya? Sekarang ni kalau dekat laptop saya, okey lah. Dah. Nombor 3 ya, kenali personality. Betul. Saya pun tengok tak bergerak-gerak tak ni. Okey, kenali personality dan kecenderungan anda. Elakkan diri dari hanya mengikut atau menurut apa yang orang lain buat tanpa ilmu.
Ini selalulah pelajar-pelajar kita kan, terutama pelajar barulah. Ikut je kawan kan. Lah dia kawan okey dia tak okey. You kena kenal you punya diri. Okey, jadi kalau kita counselling ni kita banyaklah ujian-ujian personality untuk you kenal diri. Okey, macam saya kaunselor pun saya kena kenal diri saya. Saya kena tahu apa kecenderungan saya. Kalau saya tak tahu nanti macam mana saya nak bantu orang, saya pun tak kenal diri saya. Orang tanya saya macam mana ni pun, entahlah saya pun tak tahu. Takkanlah saya nak cakap macam tu kan. Okey, jadi kenali personality anda ataupun kecenderungan anda. Ini akan membantu anda dalam membuat pilihan dan mengambil tindakan yang betul lah bila kamu berhadapan dengan sesuatu isu. Okey. Dalam ni saya sebut pasal MBTI sikit ni. MBTI ni dia ada 4 karakter sebenarnya. Okey, judging, perceiving, satu lagi bukan 4, dia ada 6. Dia ada 4 kriteria, cara you dapat tenaga macam mana, tapi tak payahlah, saya nak jelaskan pasal ni je. Okey, ini cara you macam mana you berhadapan dengan ataupun you react dengan persekitaran you. Okey, kalau orang judging, kita tengok dia adalah orang yang yearly starter. Okey, focus structured activities to work on one thing at a time. Allowing adequate time for proper completion. Orang yang sangat-sangat kena mula daripada awal. Okey. Kalau dia tak mula daripada awal, takut-takut dia tak boleh buat je. Itu dia stres. Systematic. Dia kena ada step by step. Tak ada step by step, dia tak boleh. Nanti dia jadi pening. Itu yang jadi dilema je kan, nak buat ke tak. Tapi masa dah berjalan dia ni. Schedule. Dia kena manage dia punya time. Apa dia nak buat lepas ni? Dia tak ada main redah je. Planful. Memang apa-apa dia buat semua dia plan. Dia nak hari ni dia nak pergi kelas pakai baju apa. Okey, walaupun sekarang ni ODL depan internet, depan laptop 4 skrin kan. Dia nak buat apa? Dia nak pakai apa? Okey, di tepi-tepi dia tu dah ada pen colourful apa semua kan. Ada paper apa semua, kena ada lah. Air apa semua kena ada. Okey. Methodical maksudnya implement project in a plan, organized and step by step manner, self-programming. Maksudnya dia sukalah kalau benda yang dia buat tu benda yang orang proven dah betul dah. Dia buat pasti akan berjaya. Okey. Kita tengok pula satu karakter, perceiving. Judging, perceiving, line character, opposite, bagai bumi dan langit. Okay, macam mana? Pressure prompted, prefer variety and multitasking, most effective energies when working close to deadline. Ini yang kalau kita tengok awal-awal semester, tengah semester tak gerak apa lagi, dia relax je kan. Jadi orang judging jangan pula ikut orang perceiving. Orang perceiving tak apa, dia bagus kerja under pressure. Casual, dia tak suka sangat terlalu formal. Nak systematic lah apalah, dia boleh lompat. 1, 2, 3, 4, 5 dia tak ada. 1, 6, 7, 10, boleh je. Lepas tu dia patah balik 2, boleh. Okay. Spontaneous, dia sangat spontan. Dia tak ada nak rigid sangat macam orang judging. Okay. Open-ended, strongly values perceiving, flexibility and freedom. Dislike being tied down by long range plans, make flexible plan. Maksudnya dia jenis option yang open je, dia tak ada end. Dia dalam perjalanan, dalam proses tu kalau tiba-tiba ada orang cakap macam ni pasal sesuatu benda, dia terus tangkap, dia terus buat. Kalau orang judging dia tak boleh. Judging dia dah daripada awal lagi, dia step by step apa nak buat, A, B, C, D, E sampailah Z, susun elok-elok. Lepas tu emergent ad hoc planner. Okay, move quickly into action without detailed plans. Plans on the go, risk taking. Jadi maksudnya sangat beza. Jadi you boleh tahu you punya kawan jenis yang perceiving ke judging, atau you sendiri boleh tahu you judging ke perceiving. Okay, jadi kalau you dah tahu you judging atau perceiving, okay, you okay. Okay, jadi ni judging ni relationship to the external world sama je macam tadi tu. Jadi saya tak payah nak terangkan benda ni lah. Okay. Dalam MBTI ada 16 personality. Jadi kalau lihat kepada saya punya slide tersebut, okay, slide saya tu kan,
Slide saya laser pointer. Yang mana saya tandakan hijau ni, ini orang yang bagus under stress. Okay. Ada flexible, kalau INFP ni ada adaptable, okay, ada curious, quick to see possibilities. Ini adalah orang-orang yang bagus untuk benda-benda yang task yang last minute. Tapi kalau yang tak ada tu, jadi tu kena hati-hatilah. Jangan nanti kawan yang perceiving okey lagi, you dah gelabah dah. Jadi kita kena kenal kita punya personality. Okay. Lepas tu, okay. Yang ini pun sama juga. Tadi 8, ini 8 lagi. Jadi mana satu anda? Okay. Kalau anda jatuh kepada yang ada P kat belakang ni, perceiving ni, selalunya baguslah. You boleh adapt dengan pressure. Okay. You okay dengan pressure. Okay. Tapi kalau yang tak ada ni, you kena ikut you punya personality. Dan memang personality ni dia tak static, dia berkembang. Tetapi pada dapatan saya sendirilah ya, untuk pelajar-pelajar yang semester 1, 2, dia cenderung ke arah judging. Okay. Bila dia dah masuk semester 4 dan ke atas lah, dia dah berubah dah. Tapi kalau you adalah judging punya person, memang you kena buat kerja daripada awal. Seawal yang boleh. Dapat je task, terus buat. Tapi perceiving dia okey. Sebab Allah pun jadikan kita ni berbeza-beza. Okay? Kita tak boleh samakan diri kita dengan orang lain. Ataupun apa orang lain dapat, kita pun nak juga. Kan? Sebab kita punya kekuatan ataupun kelebihan kita yang Allah jadikan kita ni individual. Okay? Bukan individual yang sikap tu, tapi individual kita ni adalah kita kena tahu apa kita punya kelebihan dan apa kita punya keupayaan supaya kita tak serabut. Bila belajar ni you kena tahu you punya strength lah di mana. Okay, jadi bila you orang judging, jangan buat macam orang persevering. Suka tangguh-tangguh task, kumpul, tabungkan you punya tugasan. Lepas tu sendiri yang stres. Barulah kata masa tu lah nak anxiety, nak depression. Sebenarnya dia stres je. Tapi sebab dia tak manage well, dia jadi anxiety. Tiba-tiba jadi mild depression. Mild ni ringan lah. Ini belum lah yang sakit sangat, tapi kalau dah sampai ke arah tu, macam saya kata tadi, jangan lompat. Jangan tembusi dinding depression. Okay. Mungkin dia boleh jadi anxiety, mungkin dia boleh jadi stress. Jadi kena manage. Bina hobi yang menyeronokkan. Okay, sebab aktiviti yang menyeronokkan ini akan meningkatkan ketahanan kita menghadapi tekanan dan menjadikan kita lebih kreatif. Okay, tak adalah hidup ni serius je kan. Serius je, tengok Maharaja Lawak pun tak ada tahun ni kan. Tengok Maharaja Lawak, orang dah terkekek-kekek dah, dia masih serius je kan. Macam tak ada perasaan. Okay, berseronok. Okay. Cari hobi atau aktiviti yang dapat membantu anda alihkan perhatian daripada perkara yang menyebabkan anda stres sekejap. Dalam kaunseling pun kita ada benda ni. Okay, dalam psikologi kita panggil dia sebagai defense mechanism. Okay, ataupun cara you nak mengekalkan you punya kestabilan, kesejahteraan. You dah rasa tertekan sangat, sakit sangat, you lari sekejap. Dengan apa? You cari hobi. Tapi bukan inilah jadi fokus, ini cuma sekejap je. Kenapa you kena ada hobi ataupun satu benda yang boleh menarik anda daripada benda yang stres? Supaya itu way to help you recharge your energy and increase your focus. You datang balik pada apa yang you sedang hadapi yang menyebabkan stres tadi dengan energi yang lebih mantap dan you boleh fokus dan mungkin juga ada creativity, idea. Contoh macam saya dah baca satu dan juga pernah dengar jugalah alim ulama lah, ulama besar bila dia mengkaji kitab apa semua persoalan tentang umat Islam, besar lagi dia punya fungsi dia ataupun peranan yang dimainkan. Ingat orang-orang dulu tak stres ke? Tak anxiety ke? Ada juga kan. Apa yang dia buat bila dia baca-baca tak faham, baca-baca tak datang ilham. Nak buat apa tak datang ilham. Dia letak tepi buku-buku dia, apa benda yang dia buat tu, dia pergi masjid.
Dia berapa nama, apa panggil, dia pergi masjid tu, pergi duduk masjid tu, beriktikaf. Beriktikaf di masjid ni. Betul kan perkataan saya ni? Kalau salah tolong betulkan ni. Beriktikaf. Lama dah tak dengar perkataan tu. Okey, di masjid. Okey. Dia solat, mendirikan solat sunat, berzikir, dia baca Quran. Ambillah masa. Mungkin dalam 1 ke 2 jam macam tu. Lepas tu, bila dia okey, dia balik. Dan bila dia duduk balik tempat yang apa yang dia kerja tu, Alhamdulillah, Allah tolong dia. Sebab mungkin juga Allah nak supaya kita lebih dekat pada dia. Jangan kau buat benda kau je kan, kau khusyuk je sampai kau lupa aku kan. Jadi, alim ulama besar dulu pun, diorang pun stres juga kan. Tapi macam mana cara diorang handle stres? Jadi kalau aktiviti dia pergi ke masjid, itu yang menjadi hobi ataupun cara dia untuk lari sekejap daripada benda yang memberikan dia stres, no harm lah untuk lakukan kan. Tapi kalau kita tak macam dia, kita kenalah ada hobi kita yang lain, terutama yang ada depression lah. Kena bina you punya apa hobi yang betul lah. Janganlah pula you suka benda yang tak betul juga kan, hobi yang betul. Okey, dan namanya hobi kan. Okey, seterusnya mental kita kena sihat bila kita ada tidur yang cukup dan tabiat tidur yang betul. Ini yang selalu lemah kat pelajar ni kan. Cuba perhatikan masa kamu tidur. Okey? Masa tidur kamu pukul berapa? Okey? Ada yang masa tidurnya pukul 3-4 pagi. Semalam saya tidur pukul 4 pagi. Sebab saya nak menyediakan you punya slide ni lah. Okey? Tapi sekejap itu sementara waktu je. Bila saya ada masa, saya tidur balik. Saya kodak lah tidur saya kan. Tapi kodak sekejap je. Okey? Macam pelajar, bila you tak manage your time well, itu yang akan menyebabkan you kurang tidur. Bila you kurang tidur, kalau dari segi kesihatan pun akan menyebabkan hormon-hormon you jadi tak stable. Hormon yang dihasilkan oleh otak lah tak stable. Bila dah tak stable, macam mana you nak stable? Walaupun you nak stable, kan? Pelik tu. Saya cakap sini pun pelik. Okey, jadi tidur kena bagus lah. Kena betul lah. Jadikan tabiat tidur tu disiplin dan tabiat yang betul. Bukan cukup je. Okey, bukan cukup. Tak semestinya cukup itu berkualiti. Kalau lah kata, you malam tak tidur, pukul 4-5 pagi baru tidur. Okey, katalah you kata perlu kat 6 jam. Jadi you lajak 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pukul 11 tengah hari you bangun. Okey? Kalau perempuan tak apa lagi, ada sebab kenapa tak bangun kan? Kalau lelaki, tak ada tu syahid terus. Syahid subuh. Janganlah. Sebab Allah kata, malam itu untuk kita istirahat. Kenapa dijadikan siang dan malam pun ada sebab. Dan tidur itu tidak semestinya tidur kamu tu adalah untuk bantu otak you rehat. Tapi sebenarnya otak kita bukannya, kita tidur bukan otak kita tidur, tak. Tapi otak kita memerlukan masa untuk, dia pun ada masa untuk memproses maklumat mana yang dia nak simpan, mana maklumat yang dia nak. Sebab selama kamu bangun, kita bangun, selama tu lah otak ni asyik menerima. Bila masa dia nak proses, kalau tengok komputer, pasang 24 jam,
Setahun tak pernah matikan. Apa jadi dengan komputer tu? Meletup kot. Kan? Ini pula otak kita manusia kan. Walaupun tak pernah lagi nampak otak kita ni pasang 24 jam meletup kan. Tapi janganlah jadikan dia meletup. Okay? Meletup dalam kata lain, jadi mental kita tak sihat. Tak sihat. Jadi tidur kita bukan saya kena cukup tapi kena betul. Saya bagi satu contoh lah. Okay, katalah you pilih untuk tidur pada pukul 12 malam. Tengok 6 jam ke belakang, berapa jam? 6 jam. Itu paling minimum lah, minimum dan cukup lah sebenarnya. Sebab kalau you perhatikan, bila you tak cukup tidur, you tak boleh bangun tau, tak boleh bangun. You akan bangun bila mana otak you ataupun fungsi badan you boleh bangun pada ketika tu. Dan bila you perhatikan balik, oh patutlah aku tak boleh bangun sebab aku semalam tidur pukul berapa dan aku bangun pukul berapa setelah tidur beberapa jam. Okay, jadi 6 jam ini ialah waktu yang okey lah untuk tidur. Jadi jadikan habit, jadikan tabiat. Tidur, jadikan tabiat. Jangan tidur tu tak ada tabiat. Maksud tabiat ni you kena tetapkan masa. Sama ada nak tidur pukul 11 malam atau nak tidur pukul 12 malam. Bukan 12 malam, 12 pagi. Okey? Dan bangkit balik pukul 6 pagi. Macam tu. Okey? Sebab bila you ada habit tidur yang bagus, ini akan membantu anda dapat tenaga yang cukup. Bila you tenaga bagus, cukup, you dapat memberi tumpuan yang tinggi. Setiap belajar kan, belajar kena perlukan tumpuan. Kalau you tak ada tenaga, cukup tidur pun tak cukup, macam mana you nak fokus? Okay, jadi fokus yang tinggi bersamaan dengan tidur yang cukup dan betul. Okay? Contoh, kalau katalah ada masa-masanya kamu terpaksa tidur lambat disebabkan ada assignment, tak apa. Boleh, taklah tak dibenarkan kan, nak tidur lambat sebab ada sebab kan. Tapi gantikan dengan Khairullah. Kalau dalam Inggerisnya, bahasa orang putihnya lah nap power kan. Nap power 15 minit ke 30 minit di siang hari sebelum zuhur sebaik-baiknya. Bukannya lah tidur 2-4 jam. Sebab kalau you dapat tidur dalam 15 minit ke 30 minit, you buat Khairullah ni, alim ulama terdahulu pun, orang-orang soleh buat, para nabi pun buat, Nabi Muhammad SAW, Rasul kita tu pun buat Khairullah. Sebab bila dia dapat buat Khairullah ini sebentar dalam 15 ke 30 minit, you dapat lelap 2 minit, 3 minit, you dapat lelap betul-betul nyenyak memang you punya charge tu macam bateri lah. You pakai setengah hari, lepas tu you charge, you dapat lagi full. Dapatlah pakai sampai malam. Macam tu lah kita punya tenaga ni kena recharge. Kita ni manusia. Allah je yang tak tidur. Tuhan je yang tak tidur. Tapi manusia ni perlukan tidur. Jadi kalau kita tak tidur, kita ni bukan Tuhan. Kita ni manusia. Jadi kita perlukan tidur untuk kita dapat memberikan sesuatu dengan lebih efektif, melakukan sesuatu dengan lebih efektif dan menghasilkan produktiviti. Okey? Jadi tidur ni penting ya, tidur penting. Jadi saya bagi slide ni, jadi gunakanlah slide ni. Okey? Sebab saya ada pengalaman pelajar saya yang memang saya bantu dia dari segi prestasi akademiknya sangat rendah. Bila perhati-perhati salah satunya sebab dia tidur lambat. Tidur 3-4 pagi. Lama-lama nak datang kelas pukul 8 pagi. Pukul berapa kena bangun tu? Dengan kurang tidur lagi. Dalam kelas dah penat. Mengantuk. Lecturer pula cakap macam dia menyanyi-nyanyi. Dah nyenyak. Macam mana nak faham? Jadi tidur ni penting. Pelajar-pelajar sekalian, tolong tidur yang cukup dan tidur yang betul. Kalau sekarang ni tidur tak betul, mula daripada hari ini. Dah dapat maklumat kan? Dapat ilmu dah. Tak buat, berdosa. Tak adalah ya. Tapi buatlah. Pelajar saya tu, bila saya cakap suruh tidur awal, mengeluh dia. Dia kata, susahlah puan nak tidur awal. Saya tak bolehlah tidur awal sebab dah biasa sangat dah tidur lambat. Tapi bila saya kata tak apa, cuba selama 14 hari. Cuba selama 21 hari. Cuba selama sebulan. Bila dia cuba, dia memang ada azam nak buat. Daripada dia nak berhenti belajar pada masa dia ambil first degree sampai dia sambung master. Kan? Dia jumpa dengan saya tu, dia memang ada masalah sangat sampai nak quit daripada pengajian. Tapi
Lepas daripada tu, saya bantu dia untuk dapatkan tidur yang salah satunya tidur yang betul lah. Sampai kawan sebilik satu bilik dengan dia lah dekat college tanya, apa siapa ni tidur awal sangat ni? Dulu saya suruh tidur pukul 11 ke pukul 12? Dia pilih pukul 12. Itu pun mengeluh lagi sebabnya tak biasa tidur awal. Sebab pada dia tidur itu 1-2 pagi kalau macam tu kan. Tapi last dia tidur lagi awal pukul 10 pagi sebab dia nampak dah kebaikan. Dia pun lebih sihat, dia pun lebih cergas, boleh beri tumpuan. Sebab salah satu masalah faktor kesihatan mental, you boleh jadi anxiety, boleh jadi depression sebab you masalah tidur. Tidur yang tak betul sebenarnya, bukan tidur yang cukup, tidur yang tak betul. Okey, bila tidur tak betul, masanya tak betul, you akan dapat benda tak betul lah juga kan. Okey, nombor 6, cari maklumat hidup anda. Kita ni bukan saja-saja Allah cipta, kita ni ada tujuan kenapa Allah jadikan kita. Jadi kita kena mencarilah tujuan kita. Salah satu yang tujuan kita tu ialah mencari Allah lah. Kamu ingat belajar ni saya saja pun. Kamu belajar tu semuanya menuju ke Allah. Nak mencari bukti kebenaran Allah dalam setiap apa yang kamu belajar. Contohnya saya ni belajar counselling, buka buku pun teori counselling yang dibuat oleh Sigmund Freud lah, Rogers lah, Albert Ellis lah, tak ada pun Muhammad kan. Buka-buka je bahasa Inggeris. Lepas tu tak ada pula di situ tentang Allah ke apa, semuanya pasal barat. Tapi semua ilmu yang kamu pelajari itu akan fokus kepada kamu dekat kepada Allah. Carilah. Satu ketika saya cakap, ya Allah Tuhanku, saya belajar pasal teori counselling masa tu kan, saya buka buku, tension saya baca buku tu. Ya Allah, kau tahu ya Allah, aku baca buku ni Allah sebab aku nak belajar ya Allah. Walaupun aku baca ni tak adalah dalam buku ni untuk betulkan alif batak, bacaan Al-Quran. Tak ada juga menyebut tentangmu ya Allah. Tetapi semua ilmu itu datang daripadamu ya Allah. Berilah aku kekuatan untuk aku menguasai ilmu ni Allah, supaya di ujungnya ataupun di dalam aku menguasai ilmu ini aku bertemu denganmu. Jadi kamu pun begitu juga. Kena cari bukti-bukti keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah melalui apa yang kamu pelajari. Okey? Maka apakah kamu mengira bahawa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud? Dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maksudnya, kita ni bukannya dicipta saja-saja. Kamu lahir daripada ibu bapa yang kamu tak pilih pun. Tapi kamu dibin dan dibintikan dengan ayah dan ibu itulah. Kan? Kamu tak memilih, tapi kamu dipilih. Kalau kamu memilih, tak special. Tapi kamu terpilih, kamu special. Kan? Mungkin juga kita nak pilih. Kalau kita boleh memilih, kita nak jadi umat kepada Nabi selain daripada Nabi Muhammad. Tapi tak, kita terpilih untuk jadi umat kepada Nabi Muhammad, kekasih Allah, penutup sekalian nabi-nabi, okey, dan juga nabi yang memang dimuliakan, sangat dimuliakan Allah, dan kita umatnya. Okey, kita terpilih dan kita adalah istimewa tau. Jadi kita ni adalah terpilih dan pasti kita ada potensi yang hebat. Jadi carilah maklumat dalam hidup kita. Tak kira lah apa yang kita buat, belajar ke, bekerja ke, jadi anak ke, jadi apa ke, peranan yang kau mainkan, cari makna, cari maklumat. Okey? Kesusahan dalam hidup bukan untuk melemahkan anda, melainkan ianya untuk menjadikan anda lebih kuat. Okey? Sebab itu Allah kata, adakah kamu mengira kamu diciptakan main-main? Okey? Dan bahawa kamu ni tidak akan dikembalikan kepada kami. Allah cipta kita tanpa dosa. Okay? Kita ni lahir-lahir bersih, tanpa dosa. Dan sudah pasti bila kita kembali kepadanya, kita kena bersih lah juga. Macam mana nak bersih? Sedangkan macam-macam dah kita dah buat kan? Dengan apa yang kamu buat tu kepada berpaksikan kepada Allah lah. Belajar ni memang susah belajar. Sebab Allah nak muliakan kamu. Ingat, senang kena jadi orang yang berilmu. Ni dalam lebih-lebih lagi ni tengah ODL ni kan. Senang ke? Tak, susah.
Tapi kalau kesusahan itu yang kamu fikirkan, kamu tak dapat merasai ataupun menikmati proses kamu menuju kemuliaan itu. Sebab diadakan kesukaran-kesukaran itu untuk menaikkan darjat kamu. Kalau kamu fikir macam tu, kamu tak ada stres. Ya Allah, susahnya ya Allah, susahnya ya Allah. Tapi Allah tak adalah susah di sisimu ya Allah, melainkan kau jadikannya mudah. Tiada yang sempit di sisimu Allah, melainkan kau jadikannya luas. Tiada yang berat ya Allah di sisimu, melainkan kau jadikannya ringan. Maka mudahkanlah bagiku, kerana jalan menuntut ilmu ini jalan mulia, jalan yang kau cintai. Dan sesiapa yang kau pilih untuk menuntut ilmu ini adalah yang dekat denganmu ya Allah. Bantulah aku ya Allah, mudahkanlah urusanku. Okey? Jadi kita kena ada pemikiran yang betul. Okey? Kalau tak ada pemikiran yang betul, tu jadi anxiety, tu jadi depressed. Okey, kita tengok sikit pasal video. Saya stop sharing boleh ke? Saya tekan kat sini. Main tak dia? Tak main. Stop sharing dulu Okey. Masih ada masa lagi kan? Saya kena kejar masa ni. Ada lagi 15 minit. Oh, ada lagi 15 minit? Okey, tak apa. Saya nak presentkan satu video. This one. Saya kena pasang dulu kot baru boleh ni. Okey. Saya kena klik window. Ada tak ada keluar? Tak ada. Saya kena share tab kot. Tab. Pun dia tak keluar. Saya kena share my entire screen. Okey. Kalau boleh dengar video ni cakap Okey, boleh tengok video? Okay, kita tengok dulu video. Baru je saya buat ni. Macam mana nak main benda tu, tak boleh nak klik pula. Boleh tengok Boleh puan. Cuba bayangkan kalau tu dah apa yang ada dalam diri kita. Tak semestinya lah hitam tu dosa kan? Berserabut dalam badan kita ni. Saya kena lajukan Ini dah botol kedua dah. Botol ketiga. Botol keempat. Botol kelima. Okey, botol asal. Bila dah dituangkan botol yang pertama, botol kedua, botol ketiga, botol yang kelima. Kembalinya seorang hamba itu kepada Rabbnya umpama dia baru dilahirkan, jalan kembali kepada Allah melalui jalan taubat dan jalan ketaatan kepadanya. Okey. Okey, jadi saya kena pergi cepat. Saya punya skrin.
Okay, stop sharing. Okay, kita dah share dah dekat video tadi. Siapa yang mahukan dirinya mendapat kemuliaan? Siapa nak? Nak ke? Kalau tak nak, saya berhenti kat sini je. Okay, jadi tengok Islam is the way of life. Islam ni bukan saja pada pegangan kita, kepercayaan kita, tapi dia ada way of life. Jadi hiduplah cara Islam, belajar cara Islam. Belajar tu maksudnya menuntut ilmu cara Islam. Kerja cara Islam, makan cara Islam, bergaul cara Islam, berpakaianlah cara Islam. Sampai masuk tandas pun cara Islam. Allah beritahu dan tunjukkan melalui Rasulullah SAW. Maksudnya banyaklah diajarkan. Sebab Rasulullah itu umpama macam akhlak dia macam Al-Quran. Okay? Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, baca Al-Quran, berdoa, zikir, selawat, sedekah, istighfar, berbuat baik, berkata baik. Setiap usaha kita niatlah kerana Allah, belajar kerana Allah, nak bekerja kerana Allah, berkawan kerana Allah, berbakti dan tak kepada ibu bapa tu kerana Allah. Jaga silaturahim kerana Allah, nak kahwin kerana Allah, nak anak pun kerana Allah, nak tolong orang kerana Allah, nak belanja orang kerana Allah. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku diserahkan hanya kepada Allah. Dan pernyataan inilah yang kita sebut dalam setiap solat kita. Istiqamah, maksudnya istiqamah buat sikit tapi berterusan. Sebab Allah cinta orang makhluknya yang hamba-hambanya yang buat baik walau sikit tapi berterusan. Okey. Pertambahan amal ibadah seorang itu adalah seiring dengan pertambahan kemampuan kekuatan yang Allah berikan pada hambanya. Maksudnya tak ada orang yang mampu nak buat banyak-banyak. Tapi buat sikit-sikit dia. Sampai satu ketika, sikit sangat aku buat ni. Dah Allah dah bagi dah dia kekuatan. Jadi bertambahlah amalnya ya. Okey, lepas tu ini saya ada buat sikit formula formula mengenai tentang berjayanya, bagaimana formula berjaya orang mukmin. Kita tengok kita selalu tension Okey, kalau dalam surah Al-Fatihah ayat nombor 5, maksudnya engkaulah ya Allah yang saja yang kami sembah dan kepada engkau saja yang kami memohon pertolongan. Jangan silap Allah nak tolong kita ada sebab. Kena jadilah orang yang dikendakinya. Okey, pertolongan Allah tu bukan free. Kita kena dapatkannya. Tapi tak perlu nak guna bayar, kan? Tapi kita kena dapatkannya lah. Okey? Maksudnya kita kena sembah Allah dulu, barulah datang pertolongan. Dalam dalam azan pun. Ayat solat, ayat falah. Kita dirikan dulu solat, barulah datangnya kekuatan dan ketaatan. Cuba tengok nilai hamba. Hamba ni kena takut pada sesuatu. Okey, macam kalau dulu-dulu masa zaman-zaman Quraisy Mekah, hamba tu hamba kepada manusia. Sekarang ni tak ada dah hamba kepada manusia. Tapi secara masalah kita ialah kadang-kadang kita takut sesuatu lebih daripada Allah. Maksudnya kita boleh jadi secara tanpa yang kita sedari, kita menjadi hamba kepada apa yang kita takut selain daripada Allah. Jadi hati-hati dengan apa yang kita takut. Jadi maksudnya bila kita takut kepada Allah ini, dia akan melahirkan pengharapan. Takut kita kepada Allah tidak menjadikan kita jauh daripada dia. Kita akan mendekat diri kepada dia. Takut pada harimau tadi, kita lari. Takut kepada hantu, kita tak nak pergi tempat tu. Kan? Takut kepada Allah, kita tak lari. Kita nak kepada Allah. Sebab takut kepada Allah, takutlah kepada Allah. Kalau jadi apa-apa kepada kita, tak ada manusia satu pun yang dapat membantu kita, melainkan Allah. Okey? Jadi maksudnya nanti saya akan bagi just gunakan, kalau tak faham boleh hubungi saya. Sedangkan para Nabi pun sentiasa bersegera dalam melakukan perkara kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan keadaan penuh harap dan rasa takut. Kita dengan Allah ni kena ada rasa takut, kena ada rasa harap pada dia. Penuh ikhlas kita untuk memohon kepadanya. Allah pun daripada surah Toha dalam ayat nombor 14 menyatakan bahawa aku adalah Allah. Tiada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Dalam solat tu ada perbuatan sujud dan sesungguhnya sujud tu kalau kita sujud kita dekat dengan Allah. Dan bila kita dekat dengan Allah dan sesungguhnya Allah suka sangat, cinta sangat sujud. Jadi janganlah tinggalkan solat. Perhatikan solat kita balik. Pada siapa-siapa yang anxiety dan depression, tengok balik solat kita. Hubungan kita dengan Allah pasti jauh daripada dia bila kita dah ada anxiety dan ada depression, dah tak ada harapan. Okey. Seterusnya self dialogue.
Ini yang selalu masalah dengan pelajar, dia selalu banyak dialog-dialog yang negatif dialog. Jadi kalau aku dah buat sebutnya tetap juga tak berhasil, tukarkanlah dialog tu. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Susah hati, takutnya nak jumpa. Ya Allah, aku berlindung padamu dari rasa sedih dan gelisah. Aku berlindung daripada sifat lemah dan malas, dan aku berlindung padamu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung padamu dari cengkaman, hutang dan penindasan orang. Susah sangat nak buat. Susahnya lah nak faham. Ya Allah, mudahkanlah, jangan disukarkan. Tukar. Tak guna cakap, tetap dia tak faham juga. Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka dapat dengar dengan mudah mengerti perkataanku. Sedangkan Nabi Musa nak pergi berceramah dengan Fir'aun untuk nak menyampaikan dakwahnya pun Allah suruh berdoa. Kita ni tak adalah jumpa orang tu macam Fir'aun kan, tak adalah. Tapi kalau orang tu adalah perangai-perangai jahat ke apa ke, bila cakap tak nak dengar, bacalah doa ni, ini doa. Lepas tu macam mana ni, macam manalah masa depanku, risau masa depan, orang anxiety, inilah doa yang kamu kena selalu amalkan. Ada dalam, saya tak letak dalam sini sangat ayat suci Al-Quran, takut nanti bila you print, you letak mana-mana, you tak manage dia, nanti jadi dosa pula kan. Tapi ada doa-doanya, sila rujuk kepada ayat-ayat ini. Kenapalah susah sangat nak berurusan dengan orang ni, bacalah. Ini kita nak positifkan. Sebab kita ada dalam counselling pun untuk kita positifkan, kita reframe our dialog. Kalau self dialog kita mau kepada negatif, kita kena positifkan balik. Sebab kalau tak guna buat negatif, sebabnya dia akan menghasilkan benda yang sama yang kita tak suka. Jadi kita kena reframe dan positifkannya. Ini untuk orang yang depressed lah. Ini orang depressed. Kenapalah tak ada orang nak kawan dengan aku? Buruk sangat ke aku ni Dunia ni memang tak sukakan aku dah. Dunia pula, bukan orang, dunia pula kan. Jadi aku minta pengampunan kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, yang maha hidup dan berdiri dengan sendirinya. Aku bertaubat kepadanya. Orang-orang yang macam ni, yang nak bunuh diri apa semua, kena bertaubat. Kena bertaubat. Sebab Allah tu sayang kita. Allah sayang kita. Jadi jangan ingat macam diri kita ni tak ada siapa yang sayang, tak ada siapa yang pandang. Itu makhluk. Tapi Allah tak pernah tinggalkan kita. Ini semuanya self positif, self dialog yang negatif dan positif boleh baca nanti. Bila berdialog dengan Allah, dianjurkan masa ketika bila. Ini adalah masa-masa yang memang mustajab doa. Buatlah. Lagi-lagi bila kamu tengah berjuang sekarang ni. Berjuang untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kemuliaan, itu berjuang. Kan orang perang kalau menang baru mulia kan. Sekarang kamu ni tengah berjuang lah. Belum mulia lagi, tengah berjuang. Jaga adab dengan Allah. Ni kalau ada setengah orang tu dia tak reti nak berdoa, macam mana nak berdoa ni? Ni bahagian nombor ni ini untuk berdoa. Kurang-kurang tu sebutlah pujilah kepada Allah, selawat kepada Nabi. Dan doalah dengan penuh ikhlas, fahamlah doa apa yang kamu cakap tu kan. Yang macam saya cakap tadi tu boleh jadi doa kan. Yang slide tadi. Lepas tu sudahi dengan selawat kepada Nabi dan juga puji semula kepada Allah. Puji kepada Allah. Dan aminkanlah. Jangan pula tak aminkan doa sendiri kan. Ini dah sampai nombor 8. Orang reaktif macam mana? Macam tadi kita tengok yang botol gas tu kan. Bila banyak sangat benda negatif dalam diri dia, dia akan jadi macam tu lah. Dia meletup. Ataupun dia akan respon benda yang tak betul. Jadi kita nak jadi orang yang proaktif. Orang proaktif, dia bukan besarkan circle of concern dia, tapi dia besarkan circle of influence dia. Macam mana? Katalah circle of concern kita. Ini circle of control kita. Mula besar circle of control kita, apa yang kita boleh buat. Kelas banyak, tugas pun banyak. Lepas tu ada lagi masalah. Tidak faham apa pun cara ajar. Makin mengecil pula kamu punya circle of control. Ada lagi masalah, kecewa kawan tidak bagi kerjasama. Buat group assignment kan. Makin mengecil dekat tengah tu kan. Ada lagi masalah, internet tak stabil, tidak dapat ikut kuliah. Pensyarah garang dia sangat takut nak present, nak bentang takut. Makin kecil kamu punya circle of control. Makin membesar dia punya concern, tapi makin kecil apa yang kamu boleh kawan. Esok nak exam banyaknya nak baca. Lagi bisingnya tak ada privacy, langsung tak boleh fokus belajar. Ini antara keluhan-keluhan oleh pelajar ODL lah. Makin kecil, lama-lama kalau ada lagi ni hilang tengah-tengah ni.
Jadi sekarang kita nak besarkan circle of control. Macam mana? Okey, kelas banyak, banyak juga tugasan. Senaraikan semua kelas, tugasan ikut keutamaan dan buat yang urgent and important. Macam you tadi judging yang persevering tu kan. Jadi untuk semasa depan, beringat-ingatlah mula daripada awal. Jangan mula daripada akhir. Okey? Lepas tu, tidak faham apa yang pensyarah ajar, cari bahan dan dalam internet dan baca juga buku tambahan. Makin besar dah locus circle of control you. Lepas tu internet tak ada, beritahu pensyarah, jangan tak berhubung dengan pensyarah. Pensyarah sekarang ni faham. Ada pula internet, sistem sekarang ni boleh rakam kan? Jadi dia boleh rakam lah ni. Okey? Jadi boleh tengok semula kemudian. Okey? Esok nak exam banyak lagi tak baca. Daripada kamu fikir-fikir macam tu, ambil nota, baca. Prepare dalam masa yang ada. Tak faham, hafal. Okey? Supaya boleh jawab. Okey? Lepas tu pensyarah garang. Sangat takut nak present. Jaga hubungan baik dengan Allah. Usaha terbaik dalam buat persediaan. Doa kesejahteraan pensyarah. Doa zikir untuk mudah menyampaikan dan dalam urusan pembentangan. Dipermudahkan. Kecewa sebab kawan tak bagi kerjasama. Buat dan siapkan bahagian tugasan anda terlebih dahulu. Lepas tu barulah cover part kawan yang mana tak buat tu. Tak apa, you buat lebih, you dapat lebih. Okey, seterusnya. Bising. Tak ada preferensi. Sama ada anda nak berdoa supaya Allah tukarkan bunyi bising tersebut kepada bunyi yang merdu, ataupun anda ada pilihan untuk pilih tempat lain yang boleh anda lebih fokus. Jadi lama-lama circle of control anda akan meningkat. Okey? Jadi kita tak nak besarkan you circle of concern, tapi kita nak jadikan you ada besar circle of control. Okey. Jadi apa yang orang expect pada you, soalnya tinggi sangat pengharapan orang. You kena balancekan dengan apa yang anda boleh buat. Okey? Ketahui limitasi diri, tak apa. Sebab tu juga Rasulullah pun dalam satu hadis, hari-hari 70 kali lebih beristighfar pada Allah, mengakui dia adalah manusia yang lemah, yang kurang, tanpa bantuan Allah. Jadi kita ni lebih lagi lah. Kita ada limitasi kita, ada kelemahan kita, kekurangan kita. Tak apa. Mengaku diri kita lemah bukannya kelemahan. Okey? Usaha yang terbaik. Macam circle of control tadi, apa yang you boleh buat? Okey, orang tak tanya apa yang you tak boleh buat walaupun you dah cuba. Tapi orang akan tanya, kenapa you tak buat? Sedangkan you boleh buat. Okey, jadi usahakan yang terbaik. You rasa berat, zikirkanlah la haula wala quwata illa billah. Fahamkanlah maknanya. Maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah semata-mata. Okey, dapatkan pertolongan. Jangan malu. Malu ke sombong? Malu ke sombong? Dapatkan pertolongan. Kalau dah buat, cuba-cuba tak dapat, dapatkanlah pertolongan. Okey? Okey, jadi kita ni dalam susah sekarang ni untuk menjadikan kita lebih empati, lebih berasa kesihan kepada orang yang susah. Sebab kesusahan yang kamu ada sekarang ni bukan selamanya. Dia akan berlalu juga. Okey? Jadi kalau tak boleh buat, jumpa dengan kaunselor, jumpa dengan pegawai awal Islam, ustaz-ustazah tempat kamu, jumpa dengan orang masjid, ahli masjid lah, ketua program, rakan kaunselor, kawan yang boleh dipercaya untuk berkongsi masalah. Jangan sembarangan kongsi masalah, nanti jadi masalah pula. Sebab kawan yang kongsi masalah tu tak boleh simpan rahsia. Jumpa orang yang baik dan soleh, bukannya ingat ambil gambar je. Mintalah amalan-amalan apa yang dia buat untuk dekatkan diri pada Allah dan dia mendapat kebaikan daripada amalan tersebut. Teknik lain, teknik betul pernafasan. Teknik betul pernafasan, teknik 4-4-4. Macam mana 4? Tarik. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Hembus. 1, 2, 3, 4. Buat beberapa kali. Ini terutamanya yang ada anxiety lah. Ada panik. Buatlah. Okey. Kalau tengah risau, jangan ambil nikotin, teh ataupun rokok. Jangan ambil sangat kafein. Sebab ini adalah bahan stimulai. Bila dah ada risau, dia akan bertambah risau. Itu yang bila nak exam, sebab malam tidur lambat, sebab nak study, minum kopi banyak, bila nak jawab exam jadi blackout. Itu adalah simptom bila you ambil lebih kafein di mana anda mempunyai tahap kerisauan yang sangat tinggi. Okey, senaman 30 minit, 3 hingga 4 kali seminggu. Minum banyak air kosong, air putih lah. Mula bina networking, lingkungan sosial anda yang baik-baik lah. Bina cinta dengan majlis-majlis ilmu. Jadi bila banyak ilmu, baguslah. Okey, berjuang, hidup, kita menang. Berjuang, gugur, kita syahid. Jadi pelajar-pelajar sekalian, okey,
niatkanlah apa yang anda buat kerana Allah. Kerana apa yang anda buat kerana Allah, insya-Allah akan Allah tetapkan anda di jalan yang betul. Dan berjuang ini memang susah, memang sukar. Okey, kalau anda dapat mengatasinya, anda akan memperoleh kemenangan. Jikalau ada di antara anda yang gugur, anda akan memperoleh syahid. Maknanya kalah dalam berjuang. Jadi sebelum berundur, pastikan anda berjuang. Okey? Jangan mengalah sebelum berjuang. Berjuang, hidup kita menang. Kalau kita gugur sekalipun, Allah jadikan kemenangan, iaitu syahid. Jadi sekian itu saja daripada saya. Saya minta maaf sebab ambil lebih masa. Okey, jadi saya serahkan balik kepada urus setia, kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Okey, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Puan Dayang Suzana Awang di atas perkongsian yang menarik tadi. Baiklah hadirin sekalian, majlis seterusnya akan membuka sesi soal jawab di mana para hadirin boleh mengajukan sebarang pertanyaan di ruangan komen dan insya-Allah Puan Dayang akan menjawab pertanyaan tersebut. Okey, kita tengok dekat ruangan komen. Puan dah ready ke? Boleh. Ya. Nak buka mic, nak soal ke apa ke. Kalau tak ada soalan, awal kita boleh habis. Okey, ini soalan yang pertama daripada saudari Nur Harnani. Puan, saya ada soalan. Adakah low self-esteem, contohnya perasaan kekurangan berbanding orang lain, boleh membawa kepada depresi? Dan apa nasihat untuk mereka yang seringkali menunjukkan low self-esteem dalam percakapan ataupun perbuatan mereka? Low self-esteem Ya, itu benda yang biasa sebenarnya berlaku. Saya pun pernah low self-esteem juga. Sebab pada masa ketika yang saya low self-esteem tu, saya banyak pemikiran yang negatif-negatif. Negatif sangatlah. Tak boleh lah, tak boleh. Kalau kebanyakan yang dalam teks yang negatif tu, saya dah pernah laluinya dah. Jadi orang yang low self-esteem ni, you kena tengok balik, you kena check balik you punya self-dialogue you. Okay? Macam mana you nilai you punya diri? Orang yang low self-esteem ni maksudnya dia tak terima dirinya sepenuhnya. Okay? Bila dia tak ada rasa terima diri sepenuhnya, dia tak suka diri dia, macam mana dia nak meningkatkan keyakinan diri? Itu pun dah jadi penghalang besar untuk dia sebenarnya. Jadi untuk orang yang ada masalah low self-esteem, okay, you perbaiki you punya cara pandang terhadap diri you. Okay, dan you kena cari fakta ataupun bukti yang tak lain itu ialah datangnya daripada Allah. Maksudnya dalam kitabnya, melalui rasulnya, melalui para sahabat, kisah-kisah mereka. Contohnya Bilal Ar-Rabah kan, Bilal Rabah. Kenal tak Bilal Ar-Rabah? Azan isyak dah ke? Belum. Dah azan ya tadi. Okey. Bilal Rabah, bila dia senyum dia nampak putih. Putih tu kat mana? Kat gigi dia, kat mata dia. Lain semua hitam. Kalau nak kata self-esteemnya rendah, memang patut rendah lah. Dia daripada golongan hamba. Dia berjuang untuk menyebut Allah tu Ahad. Bila dia timpakan batu besar bukannya batu kecil, di tengah padang pasir yang panas, dia sebut Ahad, Ahad, Ahad. Allah tu satu, Allah tu esa. Allah tu cukup untuk semua. Kalaulah Allah tu yang menciptakan manusia dan dia kata manusia ni dah sebaik-baik ciptaannya, siapa kita sebagai manusia untuk menidakkan apa yang Allah dah akui cantik, hebat. Maksudnya kita mengingkari Allah. Kita mengingkari Allah. Jadi pada mereka yang rasa self-esteemnya rendah, Allah dah kata kamu hebat. Patutnya kamu rasa hebat. Kan? Patutnya macam tu. Sepatutnya. Tapi kena ada proses. Pelan-pelan, tak apa. Okay? Mula daripada you singkirkan pemikiran dan pemikiran negatif.
jangan bandingkan sangat diri kita dengan orang lain, bandingkan diri dengan diri kita lah. Apa yang Allah nak daripada kita? Kita buat apa yang Allah cinta. Okey? Aku mampu nak puasa, puasa. Aku mampu nak solat-solat sunat selain pada solat-solat yang wajib, buatlah. Sebab Allah melihat kepada diri kita. Bila kita dibangkitkan esok, kita melihat buku amalan kita. Kita tak melihat buku amalan orang lain. Oh, pinjamlah buku amalan kau dulu, aku nak buat perbandingan. Tak adoknya lah. Orang pun tak fikir pasal kita dah masa tu. Orang tu tak fikir diri kita pada masa tu. Tapi apa yang kita boleh buat yang terbaik setelah Allah jadikan kita. Sebab macam saya sendiri pun, saya tak lahir daripada saya boleh pilih mak ayah saya tak boleh. Okey? Tapi saya kena terimalah. Saya bukannya lahir daripada keluarga yang boleh katakan pegang agama sesungguhnya, tapi saya memilih untuk pegang dan mengikut agama Islam, the way of life. Itu yang paling penting. Maksudnya kita jangan banding diri kita dengan orang lain, tak payah. Okey? Sebab kalau kita banding pada orang yang lebih tinggi, itu yang jadi kita jadi self esteem kita rendah. Cuba kita bandingkan dengan orang yang tak ada apa langsung dengan berbanding diri kita. Kita rasa macam mana? Patutnya kita rasa lebih bersyukur. Okey, jadi orang yang ada low self esteem, ambil masa. Okey, kalau kronik sangat, jumpa dengan kaunselor. Ada cara, tapi kena betulkan cara fikiran. Macam saya gambar yang saya bagi tahu tadi yang awal tadi kan, pasal yang harimau, dia tengok harimau, cuba tukar kepada kucing. Tak takut, kan? Jadi maksudnya begitu juga, cara fikir kita kena ubah. Dengan kita ubah cara fikir kita daripada yang menyebabkan kita low self esteem, kita ubah cara fikir kita dengan kita banyak tuntut ilmu, dengarlah benda yang baik-baik. Banyak sebenarnya. Minta pada Allah, bukan minta pada manusia. Sebab you tidak mendapat kemuliaan dengan you minta dengan manusia. You kena minta kepada Allah. Okey. Agaknya menjawab. Kalau tak menjawab, jumpa saya selepas ini. Okey, terima kasih Puan di atas jawapan tersebut. Soalan kedua daripada saudari Amira Huda. Assalamualaikum Puan. Saya Amira dari UiTM Puncak Alam. Saya telah disahkan doktor di klinik kesihatan Ceras yang saya ada anxiety dan saya mengaku saya memang ada ciri-ciri anxiety iaitu risau melampau, selalu fikir apa pendapat orang terhadap saya dan boleh ke orang terima pendapat saya. Tapi sekarang saya tak konsult dengan doktor since PKP. Adakah cara lain selain tips yang Puan bagi untuk atasi anxiety? Dan perlu ke saya dapatkan semula consultation mungkin daripada Puan sendiri? Okey, kalau you dah ada history you buat rawatan di mana-mana klinik, okey, ataupun hospital, sebaiknya you kena follow up balik lah. Sebab itu dah disahkan, sebab anxiety ni pun dia ada tahap-tahap dia ya. Kalau mild lagi tak apa, kita kaunselor insya-Allah kita bantu. Tapi kalau kata dah agak kronik dan boleh menyebabkan ada sakit-sakit tertentu yang sakit yang berkaitan dengan you kena dapatkan rawatan dan ada bergantung kepada ubat, itu memang kita kaunselor pun tak boleh nak kata jangan ambil ubat, tak boleh. Sebab dari segi etikalnya kami kena minta klien ataupun pesakit teruskan rawatan sehingga dia dah rasa stable dan barulah dia akan berjumpa dengan kaunselor untuk buat sesi kaunseling lah, untuk support. Okey, anxiety ni satu je ya. Cuba baca ayat kursi. Ada satu ayat tu yang Allah tahu apa yang di depan dan di belakang dan apa yang datang daripada mana-mana sisi, Allah tahu segalanya. Dan sebenarnya itu Allah. Orang anxiety ni kadang-kadang dia suka buat kerja yang bukan kerja dia. Dia memikirkan masa depan, benda yang tak berlaku, dia fikirkan jadi risau. Jadi kita ni makhluk, ya kita tahu kita ada kelemahan dan kita kena kontrol kita punya pemikiran. Jangan sampai dia merosakkan diri kita, pemikiran kita dan juga kita punya perasaan dalam pemikiran. Apa benda yang boleh merosakkan tu cuba kontrol. Dan kita ada keupayaan tu sebenarnya untuk orang anxiety, sebab cuba tengok you punya pergantungan kamu lebih kepada selain daripada Allah atau kepada Allah. Selalunya orang yang pergantungannya kepada Allah, okey, dia tak akan ada rasa anxiety. Adalah risau, tapi dia tahu Allah akan bantu dia. Allah sentiasa bersama dengan dia. Okey?
Jadi kalau orang anxiety ni dia rasa risau, rasa yang berpanjangan, kadang-kadang tak munasabah apa yang you fikirkan, disebabkan you terlalu bergantung kepada makhluk lebih daripada you bergantung kepada Allah. Okey? Memang agak susah nak faham benda ni sebab anxiety ni satu benda dia boleh jadi kepada depression, akan pergi kepada depression bila you tak boleh manage cara you fikir sekarang. Okey? Ataupun you tak boleh nak digest apa yang you fikir sekarang sebab you bawa yang benda-benda lampau ke masa sekarang, ke masa depan. Jadi bercelaru. Dan kadang-kadang you anxiety ni you tak tahu pun sebabnya kenapa you anxiety. Ataupun kenapa tiba-tiba jadi risau. Risau je, tiba-tiba risau. Sebab ada juga yang klien yang call saya, dia kata dia kena serangan panic attack. Bila tanya ada tak dia menghadapi apa masalah, dia rasa dia tak ada rasa masalah. Tapi selepas 2 jam buat sesi kaunseling dengan dia, memang dia ada masalah. Baru tahu dia ada masalah. Jadi dia pun baru sedar. Anxiety ni satu je lah. Sebagai kaunselor yang dah 13 tahun saya praktis kaunseling saya jumpa klien, saya tak pernah lagi dapat bantu klien untuk selesaikan masalah ni. Sebab saya pun manusia juga, saya tak mampu nak tolong kamu. Okey? Yang boleh tolong kamu ialah Allah. Itu kita kena yakin. Yang boleh bantu anda ialah Allah. Macam bila anda kata saudari kawan kita cakap, dia rasa risau bila dia bercakap orang tak nak dengar ataupun orang tak peduli. Perlu ke penerimaan orang kepada apa yang kita nak cakapkan? Tengok Rasulullah, tengok para Nabi. Banyak dia berdakwah kan, lebih-lebih lagi Nabi Nuh. Tinggal berapa orang, berapa keraja dia punya umat dia. Dia bercakap benar tu, tapi orang tak nak dengar cakap dia. Dia anxiety ke? Dia ada juga risau, ada juga stres, kan? Tapi kita kena tengok, kadang-kadang kalau kita meletakkan ekspektasi kita kepada manusia, apa yang patut, itu yang menjadikan pemikiran kita irrational belief, yang benda yang tak patut, yang kita kata patut. Itu kena tengok balik. You kena kenal pasti apa pemikiran-pemikiran anda yang tidak betul, yang menyebabkan anda mendapat anxiety tu. Bila you dapat kenal pasti itu, baru kita cari macam mana cara nak selesaikannya. So boleh insya-Allah. Tapi pada saya, walaupun you dapat rawatan daripada doktor, you dapat ubat, itu tidak membantu sepenuhnya untuk anda sembuh sepenuhnya. Yang akan menjadi anda lebih sembuh sepenuhnya, carilah ilmu yang betul daripada orang yang betul, sumber yang betul, untuk dekatkan diri anda kepada Allah. Sebab saya pun pernah juga ada stres. Hari ini pun ada stres. Sekarang menjawab dengan stres. Anxiety, saya pun ada anxiety. Tapi bila saya kenal bahawa dalam dunia ni manusia tak boleh tolong saya kalau saya ada masalah. Cuma Allah je. Cuma Allah je boleh tolong saya. Walaupun saya ada suami, walaupun saya ada ibu bapa, bila saya ada masalah betul-betul memerlukan pada ketika itu, saya tak rasa orang yang paling dekat dengan saya boleh bantu saya. Dan itu memang dah pernah terbukti pun sebelum ini. Yang boleh bantu saya pegang kepada Allah je. Bila saya rasa susah, saya rasa gelisah, saya rasa risau, ya Allah, kau tahu ya Allah, aku ni susah. Aku rasa gelisah. Hatiku risau. Aku tak tahu ya Allah apa puncanya. Tapi engkau ya Allah tahu setiap perkara. Hanya engkau lah ya Allah tempat aku mohon. Engkau bantulah aku untuk kurangkan rasa risauku ini. Ataupun apa yang aku hadapi ini. Sentiasa bercakap, berdialog ataupun meminta kepada Allah. Pada saya itu je jalannya. Tapi tak apa, lepas ni kalau nak jumpa dengan saya pun tak ada masalah. Kita jumpalah. Lepas ni lah, sesi lain. Tapi anxiety, you kena betulkan cara fikir. Bukan you saja, saya pun kena hari-hari kena betulkan cara fikir saya. Semua orang lah. Okey Puan, terima kasih di atas jawapan tersebut. Kita terus ke soalan ketiga.
daripada saudari Nur Syahirah Zailani. Assalamualaikum Puan, nama saya Nur Syahirah, pelajar dari UiTM Shah Alam. Saya ada soalan, saya ada minor depression. Keluarga saya tahu saya ada depression, tapi keluarga saya kurang arif untuk tangani masalah saya. Jadi, saya berjuang seorang diri. Saya berdoa pada Allah, minta Allah bantu sembuhkan saya, baiki sekeliling saya. Tapi tak mudah bila saya rasa seperti diabaikan berulang kali. Tapi saya tahu semua tu tak benar. Saya berjuang seorang diri sampai saya jadi risau bila ada tanda-tanda skizofrenia. Patutkah saya berhubung dengan pihak hospital segera atau ada cara lain yang saya boleh lakukan untuk kurangkan kerisauan mak ayah saya? Okey, ingat yang bertanya yang bertanya. Okey, yang bertanya yang mild depression kamu dah masuk Minor. Minor macam mild lah minor. Jadi ada sedikit depression. Okey, kalau you dah dapatkan rawatan daripada doktor, teruskan. Okey, sebab ini bila dah sakit dia kena makan ubat lah. Macam juga orang yang kena sakit darah tinggi, kencing manis, semua kena makan ubat. Tapi ubat tu bukanlah penyembuh sepenuhnya, sebab tak ada lagi aku jumpa orang yang dia kena kencing manis makan ubat sembuh kencing manisnya. Tapi dapat mengawal lah simptom tu kan. Jadi maksudnya begitu juga orang yang dah ada rawatan berkaitan dengan kesihatan mental, tak apa, kita usaha, itu usaha, kena teruskan lah. Dan sama satu lagi, sebenarnya yang you rasa bersendirian, kamu tak pernah bersendirian. Saya bagi contoh macam ni lah. Kata berlaku satu kemalangan tu pula berlaku di depan hospital. Tapi di depan hospital, tapi jam masa tu. Agak-agak ambulans ke siapa daripada hospital tu nak datang tolong orang yang tengah kemalangan, tengah berdarah-darah dia ni agak-agak berapa minit dia datang? Cuba teka, cuba type dekat dekat chat box tu, berapa minit agaknya orang yang nak bantu orang kemalangan ni depan hospital, nak pergi ke hospital, agak minit berapa minit? 10 minit. Oh, lamanya 10 minit. Jauh sangat, belenggang namanya attendance hospital tu. Datang segera berapa minit? Tanya berapa minit? Letak dah berapa minit kan? 3 minit, 8 minit. Bolehlah, kalau paling cepat sekali pun 1 minit. Saya tanya kamu, itu manusia bila kita nak minta tolong. Tapi saya nak tanya ni, Allah pernah tak tinggalkan kita walaupun sesaat? Kalau Allah pernah tinggalkan kita walaupun sesaat, rasanya hancur dah bumi ni. Hancur dah bumi. Sebenarnya kita tidak bersendirian. Kita bersama dengan Allah. Tapi walaupun macam itu, anda yang ada minor depression ni, you kena sentiasa ada hubungan dengan manusia lain. Jangan sentiasa bersendirian. Bina kontak you, cari kawan-kawan yang boleh bantu. Jumpa dengan kaunselor. You tahu you dah sakit macam ni, ada minor depression ni, bagus. Bukannya bagus saya berkata syukur, tak. Tapi you bagus sebab you sedar you ada benda ni. Dan you tahu macam mana nak rawatnya. Dan you tak boleh duduk sendiri-sendiri. Sebenarnya bila you ada minor depression, kalau dalam Islamnya lah you ada dah pintu untuk syaitan masuk nak bagi you bisikan-bisikan yang tak baik. Mudah dah. Benteng you dah nipis. Ataupun dah kurang dah, senang ditembusi. Jadi maksudnya untuk you nak bina benteng tu balik, you kena sentiasa berhubung dengan orang baik-baik lah. Selalu berjemaah. Kalau kata ibu bapa you risau apa semua, cuba cari kaunselor yang terhampir untuk you. Selalu ada orang yang boleh support you dari segi boleh bagi kamu kata-kata perangsang, kata-kata yang boleh bagi kamu motivasi, boleh meningkatkan you punya positivity lah. Okay? Sebab bila ada depression, you rasa diri tak berguna, rasa diri tak diperlukan, rasa-rasa macam begitu. Macam saya kata tadi, you kena istighfar, taubat pada Allah. Tapi dalam usaha untuk sembuh kena buat jugalah. Kena keluar daripada you punya rasa macam keselesaan, you punya zone, comfort zone dalam bilik. Jangan duduk dalam bilik. Cari aktiviti yang kamu boleh bangkit semula.
Kita jatuh, semua orang pernah jatuh. Persoalannya, berapa cepat kamu boleh bangkit balik. Okey? Cuba kalau kamu involve dalam kerja-kerja komuniti, kerja-kerja tolong orang yang susah, mungkin cara pemikiran kamu mungkin akan berubah. Cara kamu berfikir tentang diri dibandingkan dengan orang yang lebih susah bila kamu terlibat dalam aktiviti-aktiviti macam ni. Sebab banyak sebenarnya kes-kes orang yang yang ada masalah pemikiran yang tak baik pada diri. Bila dia bergaul dengan orang lain, dia okey je. Bila dia buat ikut aktiviti-aktiviti membantu, menolong, dia rasa kesian dekat orang lain dan rupanya dia kata dia tu lebih baik daripada orang yang ditolong. Itu akan meningkatkan dia punya positivity lah ataupun bersangka baik terhadap diri dan lebih bersyukur kepada Allah dengan apa yang anda ada. Tapi kalau dapat rawatan, teruskan, dan dalam masa yang sama jangan berhenti untuk sembuh. Dan cara untuk sembuh, connectivity, maksudnya you kena keluar, reach out. Sebab nak suruh kami datang reach out you, kami pun tak tahu di mana you ada, kan? Jadi maksudnya you kena keluar. You sudah sedar, you dah ada benda tu, bagus, dan you tahu apa yang you kena buat. Dan sebenarnya kamu tengah berjuang, percayalah, kamu berjuang, kamu teruskan, kamu menang. Kalau gugur, tapi gugur cara baik, jangan menjemput kematian. Yang menjemput kematian ni maksudnya memikirkan nak bunuh diri, jangan. Mati ni tak payah jemput, dia datang sendiri. Okay. Jadi maksudnya, you kena berjuang. Berjuang. Sekiranya gugur dalam perjuangan kamu tetap menang. Tempat kamu di syurga, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Terima kasih Puan Haji atas jawapan tersebut.